Semua orang ada masalah perut buncit, semua orang ada masalah obesity, semua orang ada masalah gemuk, semua orang ada masalah lemak di tempat yang mereka tak nak. Semua orang ada masalah ni, saya pun ada, semua orang ada. Nah, kita semua mencari cara yang terbaik, cara yang tercepat untuk buang perut buncit. Kita cari senaman, kita kadang-kadang Google kat internet, what is the best way, apakah cara yang paling cepat untuk buang perut buncit. Ada yang dari kita yang buat plank hari-hari, ada yang dari kita yang buat sit up 200 ke 300 banyak kali sehari. Ada yang dari kita yang cuba amalkan tak makan satu hari, ada yang makan sehari sekali, ada yang tak makan nasi, ada yang langsung tak makan, minum air saja. Ada banyak cara yang semua orang buat, banyak sangat. Tapi tak kisah apa cara yang kita buat, kalau kita masih lagi mengamalkan perkara yang menyebabkan kita perut buncit, tak guna juga. Saya bagi contoh, kalau katakan kita gali lubang, you gali lubang sebab you nak buat lubang, nak buat swimming pool. Tapi you gali lubang, you masih lagi tanam, you letak lagi pasir dalam lubang, tu tak guna. So kalau kita mengamalkan banyak cara terbaik pun, kita amalkan makanan yang sihat, kita senaman, macam-macam, kita jogging lah. Tapi kalau kita masih mengamalkan perkara yang menyebabkan kita ada perut buncit ataupun badan kita berlemak, pun tak guna. So apa saya sarankan korang buat, tak kisah korang nak bersenam ke, tak kisah korang nak jaga makan, tak kisah whatever diet that you guys think that you guys want, perkara pertama yang korang kena buat adalah cuba cari punca kenapa korang dalam situasi itu dulu. Kenapa benda ni berlaku? Adakah sebab korang tak jaga makan? Adakah sebab korang suka makan malam? Adakah sebab korang kurang aktif? Korang tak bersenam? Cari punca dahulu. Kenal pasti apa dia yang kita buat yang menyebabkan kita jadi macam ni. So itu yang banyak orang tak buat. Orang suka cari jalan penyelesaian, tapi orang tak suka cari punca kenapa ini berlaku. So cuba cari punca dulu. Apa saya sarankan korang buat? Cuba korang tulis, katakan daripada segi pemakanan. Ambil satu buku nota ataupun sediakan handphone macam apa yang saya selalu buat. Buat notepad, tulis apa yang kita makan setiap hari. Kemudian daripada situ, malam selepas kita nak tidur, sebelum kita tidur, kita kaji balik apa yang kita makan dalam satu hari tu. Kita Google apa, contoh macam pagi tu kita makan nasi lemak, kita tengah hari kita makan nasi goreng, mi goreng, petang kita makan buah-buahan, biskut. So nanti bila malam sebelum tidur, cuba Google, adakah nasi lemak bagus, waktu bila bagus makan nasi lemak. So cuba kaji. Kalau you dapati bahawa apa you makan tu tak bagus, tukar, ubah cara lain. Alright. And then daripada segi senaman, banyak orang beritahu saya tak ada masa nak bersenam. Nah, bila pasal bersenam ni, tak semestinya you perlukan 1 jam, 1 hari. Tidak. You dah ada masa 10 minit, 5 minit pun dah cukup. Tak ada masalah. Kalau you nak tahu senaman apa yang bagus you buat, senang saja. You boleh search dekat Google, you boleh search dekat YouTube. Semua tu tidak menjadi masalah. Kalau kita tak tahu bersenam, tak apa. YouTube ada banyak teknik senaman. Kalau korang tak tahu berdiet pun, tak tahu cara makan sihat pun, tak apa. YouTube ada banyak. Okey. Walau apa berlaku, cuba cari punca, cuba cari sebab dia. Now, semua ni bila kita fikirkan balik, ianya pasal disiplin, ianya pasal malas, mahu atau tidak. Kalau korang menjadikan korang punya badan tu satu keutamaan, maka teruskan. Sebab korang lagi utamakan badan korang. Jangan fikir benda lain. Banyak orang selalu beritahu saya, coach, saya tak boleh lah nak tinggalkan makanan yang sedap-sedap. Coach, saya tak boleh lah nak bersenam, saya tak ada masa. Nah, sebab tu selalu saya tanya kepada anda, apakah prioriti anda? Kalau prioriti anda adalah untuk hilangkan perut buncit, then you kena tinggalkan semua tu. Nah, dia anggap macam you ni isap dadah. Kalau you isap dadah, you nak tinggalkan dadah tu susah, sangat susah. Orang yang banyak isap dadah, bila dia dah nak baik, recover, tinggalkan dadah sangat-sangat sukar. So itulah yang you kena buat. Makanan yang sedap tu adalah dadah untuk you. Sifat malas tu adalah dadah untuk you. So you kena tinggalkan semua tu. Anggap macam bersenam atau jaga makan, jaga badan ni macam bekerja. Kita bekerja keras, kita akan buat pelbagai cara untuk dapatkan gaji yang besar. Kita akan cuba kaji, apa lagi aku boleh buat. You akan cuba belajar sebanyak mungkin untuk supaya you boleh sampai ke peringkat yang seterusnya, supaya you boleh naik pangkat dan dapat gaji besar. Sama macam jaga badan, you akan berusaha sesungguhnya, you akan luangkan masa, you akan rajinkan diri, you akan kaji apa lagi yang you boleh buat, you akan tambahkan lagi aktiviti harian you supaya you boleh dapatkan badan yang sihat. Sama konsep. Lagi banyak kita usaha, bekerja, lagi tinggi gaji kita. Sama macam lagi banyak kita berusaha untuk jaga kesihatan kita, lagi sihat badan kita. Dan bila badan kita lagi sihat, lagi cantik badan kita. Jangan lakukan apa-apa
cara untuk aim cantikkan badan. Jangan aim untuk sihatkan badan, cergaskan badan, kuatkan badan. Bila ini berlaku, badan you akan automatic cantik. Alright guys. Nah, tips yang paling bagus saya boleh kongsikan dengan anda, kalau korang tak tahu nak buat apa, korang tak tahu, aduh susah, nah, saya boleh kongsikan dengan korang senaman yang tak sampai 5 minit pun yang korang boleh buat hari-hari. Dan saya boleh kongsikan dengan korang cara yang terbaik macam mana korang nak jaga makan, semuanya boleh. Apa yang korang kena buat, korang cuma buka YouTube, korang cari je saya punya channel. Dan dekat situ saya ada sediakan banyak video tentang diet, tentang amalan pemakanan. Korang cuma kena scroll daripada atas sampai bawah saja. Tengok saja. Nah, kalau korang tengok daripada first saya punya video pun, daripada awal saya ada sediakan senaman yang tak sampai 3 minit pun yang korang boleh buat dekat rumah tanpa sebarang peralatan untuk buang perut boncit tu. Saya juga ada sediakan video yang ajar kongsi cara macam mana amalkan pemakanan sihat. Macam mana nak test diri korang semua tu. Okey, tapi semua ni hanya boleh dilakukan kalau korang rajin. Semua ni hanya boleh dilakukan kalau korang mahu, kalau korang betul-betul nak. Alright. Selalu saya kongsi dengan semua, kita takkan boleh dapat apa yang kita nak. Kita takkan boleh dapat badan yang cantik, badan yang ramping, tak ada lemak semua tu, borok boncit hilang semua. Kita takkan boleh dapat kalau kita tidak rajin. Dan apa yang saya perlu korang buat, hanya pegang handphone korang, buka YouTube, cari channel YouTube saya, Hanif Lloyd, Hanif Lloyd. Kat situ ada banyak informasi yang saya berikan untuk anda semua. Check out je kat situ. Kalau korang tak tahu cara makan, kat situ saya dah kongsikan macam mana nak kenal pasti apa pemakanan yang sesuai untuk diri anda. Kalau korang tak tahu cara bersenam, saya pun dah kongsikan cara bersenam. Bagi beginner, kalau korang tak tahu cara macam mana nak start dengan diet, tengok je YouTube saya. Kalau korang tak ada tenaga untuk bersenam, mulakan dengan senaman yang korang tahu. Mulakan senaman ringan-ringan. Ingat, kita punya aim untuk jadi lebih kuat, sihat dan cergas. So, apa korang kena buat? Buat senaman tu perlahan-lahan. Kalau tak mampu, tak apa, perlahan-lahan. Tapi push diri you untuk buat lebih banyak lagi seterusnya. Kalau hari ni you just mampu buat mungkin 2-3 senaman, minggu depan you mampu buat 10 senaman. Buat sebanyak yang you boleh. Aim untuk jadi lebih kuat. Aim untuk jadi yang terbaik untuk diri you. Now, cara untuk maintain yang saya boleh kongsikan dengan semua. Banyak orang tanya saya, coach, macam mana you maintain badan you pada usia macam ni, macam mana saya teruskan buat dalam hidup saya dalam dunia fitness, bidang fitness nak dekat 13 tahun ni. Yang saya boleh kongsikan dengan anda adalah sifat saya yang tak pernah putus asa. Ini adalah matlamat saya. Ini yang saya nak. Saya nak badan yang sehat. Saya tak pernah fikir benda lain. Saya tak pernah fikir badan yang cantik. Saya tak pernah fikir untuk dapatkan kemewahan ke apa. No, tak pernah. Saya selalu fikir pada hari aku tua nanti aku nak sihat. Pada hari aku tua nanti aku nak ada peluang untuk keluar bersama dengan keluarga, orang tersayang aku dalam keadaan yang sihat. Aku tak nak hadapi hidup-hidup sisa hidupku kat hospital. Aku tak nak hadapi hidup-hidupku dengan makan ubat-ubat untuk jadi lebih sihat. No. Aku aim untuk jadi lebih sihat, cergas dan kuat. Itu yang saya selalu pasang matlamat saya. So, bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang perlukan info, perlukan maklumat, perlukan motivasi, tonton je video YouTube saya ataupun tonton saya punya live Facebook setiap hari. Saya bagi motivasi kepada diri anda. Ingat, hanya diri anda yang boleh lakukannya. Saya tak boleh lakukan untuk anda. Saya hanya boleh beritahu anda, kongsi dengan anda apa yang anda perlukan. Tapi yang akan melakukannya adalah diri anda sendiri. Alright guys. Nah, bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang perlukan lagi banyak maklumat, korang perlukan lagi video, informasi tentang apa saja dalam kesihatan, diet, senaman, komen je kat bawah video ni dan saya akan cuba berikan untuk anda semua. Alright guys, see you guys again in the next video. Saya harap video ni membantu anda semua. Walaupun berlaku, ingat, jadi lebih sihat, cergas dan kuat.